Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnianya Allah Taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah untuk kita sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung lagi pengajian kitab Syarhus Sunnah lil Imam Al-Muzani. Yang malam ni kita akan masuk bab yang ke-14. Bab yang kontroversi sikit. Dan malam ni kita speed sikitlah, okey? Sebab saya punya kata apa, bajetnya nak baca 3 bab malam ni sini, okey? Sebab kita cuma ada baki lebih kurang 6 bab lagi untuk habis kitab ni. Sebab kitab baru pun orang ada belaka dah. Jadi kena derah sikit lah, okay? Bab-bab yang gini ni setengah orang suka ni, bab-bab mentaati imam dan pemerintah. Okay? Dan insyaAllah malam ni kita baca bab ni, bab yang ke-14. Qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang yang dirahmati Allah, bab 14, mentaati imam, pemerintah dan larangan dari keluar memberontak. Bab yang akan kita baca ni saya nak beritahu selalu lah, kita jangan tengok konteks politik negara kita. Okey. Bab yang kita baca ni ialah bab konteks politik yang berada zaman Imam Al-Muzani dulu, zaman khilafah. Okey. Jadi mungkin dalam bab ni yang akan kita baca ni akan ada kita jumpa dalil-dalil yang orang Terengganu panggil dok join dengan hak yang kita ada sekarang ni. Tidak sekali ataupun tak sama dengan apa yang kita beriman hari ni ya. Bukan benda tu sampai tahap wajib pun semuanya ayat. Mungkin sebahagian orang dia ada pendapat lain. Cuma kita baca ni, kita tengok apa yang Imam Muzani hadapi di zaman dia, okey? Jadi kita baca teks ni dulu. Wa ta'atu li ulil amri fi ma kana 'inda Allah 'azza wa jalla mardiyya wajtinabu ma kana 'inda Allah musqitan wa tarkil khuruj wa tarkul khuruj 'inda ta'addihim wa jawrihim wa taubatu ila Allah 'azza wa jalla kaifa ya'tifu bihim ala ra'iyatihim. Okay. Mentaati ulul amri, terjemahan dia. Kita tengok nota kaki yang 73 tu, dalam menafsirkan maksud ulil amri ini ada 4 tafsiran. Yang pertama, pemerintah, iaitu kaum muslimin. Tafsiran ini merupakan tafsiran Abu Hurairah, Ibnu Abbas dalam satu riwayat, dan juga Zaid bin Aslam, As-Suddi dan Maqatil. Maknanya pemerintah ataupun yang pegang urusan negara hari ini. Itu yang dimaksudkan dengan ulul amri. Khalifah, Perdana Menteri ke, ikutlah, ikut istilah yang setiap zaman lah. Wakil rakyat ke apa-apa semua, dia masuk dalam kategori pemerintah yang menguruskan urusan, yang diberi amanah oleh rakyat untuk dia ni jadi wakil, menjadi ketua bagi masyarakat tu. Okay. Yang kedua, para ulama dan fuqaha, dan ini merupakan tafsiran Jabir bin Abdullah, Al-Hasan dan Mujahid dan selain mereka, dan ianya merupakan riwayat Ibnu Abbas, salah satu pada riwayat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dia kata yang pertama maksud ulil amri ni pemerintah, yang kedua boleh jadi ulil amri juga al-ulama wal fuqaha. Yang ketiga, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 67. Dan tafsiran ini merupakan riwayat daripada Mujahid, dan ianya merupakan pendapat Bakar bin Abdullah Al-Muzani, iaitu yang tulis kitab kita ni lah. Okay. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma
pendapat yang keempat, dan ini merupakan pendapat Ikrimah. Maknanya perkataan ulul amri ni sendiri khilaf di kalangan ulama siapa yang dimaksudkan. Bukan khilaf di kalangan mutaakhirin, bahkan khilaf di kalangan sahabat lagi. Sehingga Ibnu Abbas dia pun ada dua pendapat. Dia kata ulil amri sini orang yang menerima urusan. Uli ni orang yang menerima urusan, ulil amri maksud dia. Boleh jadi pemerintah, khalifah pada waktu tu, ataupun gubernur pada waktu tu yang pegang daerah-daerah ataupun negeri-negeri kecil di bawah khalifah pun masuk dalam kategori ulil amri. Dan dia pun kata ulil amri ni ialah ulama dan fuqaha. Dan kalau kita tengok yang tulis Syarhus Sunnah Risalah ni, dia kata ulil amri sini ialah para sahabat Nabi. Tu yang dimaksudkan dengan ulil amri sini. Taat pada ulil amri sini ialah taat pada para sahabat Nabi. Dia ada hujah dan alasan dia sendiri. Dan ada sebahagian pula beri pendapat mengatakan dua orang ni sahaja, iaitu Abu Bakar dan Omar. Sebab pada zaman ni, zaman sudah keluarnya kelompok Syiah. Zaman Al-Muzani ni keluar dah Khawarij, keluar dah Syiah. Yang mana kita tahu Syiah dalam i'tiqad dia, kedua-dua orang ni asnam, iaitu berhala kaum Quraisy, dia kata. Abu Bakar dengan Umar pada waktu tu. Kita baca lagi terjemahan dia. Mentaati ulil amri terhadap apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla, dan menjauhi apa yang di sisi Allah ianya dimurkai, dan meninggalkan khuruj, keluar memberontak ketika mereka melampaui batas dan ketika kezaliman mereka. Kita baca perhabis dulu dia punya matan dia. Dan bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka berubah, bersikap lembut terhadap rakyat mereka. Nota kaki 73 tadi kita tak baca habis lagi. Kata Imam Abu Ja'far At-Tabari. Abu Ja'far At-Tabari yang tulis kitab Tafsir At-Tabari rahimahullah, tafsiran yang lebih tepat pada ayat tersebut, mereka ialah pemimpin dan pemerintah berdasarkan khabar yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mentaati para imam dan pemerintah di atas ketaatan terhadap Allah dan Rasul, dan juga ianya merupakan maslahah kebaikan untuk kaum muslimin. Berkata Imam Ibn Katsir rahimahullah, dan secara jelasnya bahawasanya ianya umum meliputi ulil amri, pemimpin yang baik di kalangan pemerintah maupun ulama. Ibn Katsir dia kata, sebab zaman Ibn Katsir ni kalau kita tengok, dia ni mutaakhirin dah. Dia ni kurung 8 Hijrah, 9 Hijrah. Kita menyaksikan pada kurung-kurung ni, bermula pada kurung Imam Nawawi lagi, iaitu kurung yang kelima ataupun kurung yang keenam. Imam Nawawi ni termasuk antara orang alim yang menentang kezaliman pemerintah. Dia antara orang yang tulis surat kepada Al-Malik Zahir Baibus di Syria pada waktu tu, yang mana Malik Zahir ni minta Imam Nawawi untuk keluarkan fatwa bolehnya mengambil harta rakyat untuk dijadikan dana untuk serang ataupun lawan Mongol Tatar pada waktu tu. Yang mana Imam Nawawi tak setuju sebab harta-harta kalangan pembesar pada waktu tu masih belum diambil lagi. Sebab apa nak ambil harta rakyat? Maka kalau kita tengok daripada satu segi, satu pandangan, seakan-akan Imam Nawawi ni keluar daripada apa yang kita baca ni, iaitu dia lawan juga pemerintah dia. Okay. Tu bab lain. Kalau kita tengok kitab-kitab yang mensyarahkan Syarhus Sunnah, saya royak teranglah, hak yang syarah dia orang ulama Hay'ah Kibar Ulama Saudi, dia akan cuba penafsiran dia jangan sekali-kali memberontak terhadap pemerintah. Sekali-kali pun. Kalau kita tanya ulama Saudi, selamanya dia akan kata tempat kita ni tak boleh lawan pemerintah, selamanya. Corak pemerintahan negara dia tak sama dengan pemerintahan kita. Jadi kalau buka bab ni, dia akan jadi perbalahan besar di kalangan kita semua pun sebenarnya. Okey. Sebab kalangan kita yang ngaji sunnah ni ada kefahaman yang berbeza-beza dalam bab ni. Okay. Kefahaman yang berbeza-beza. Saya pun jadi takut nak baca bab ni. Sebab takut jadi isu satu masa lagi. Satu masa memang jadi isu lah pun sebenarnya. Okey. Secara umumnya, yang paling selamat bila kita baca, kita kena tengok zaman yang menulis matang tu sendiri. Iaitu kalau kita tengok zaman ni ialah zaman Abu Bakar Al-Muzani. Imam Muzani zaman dia ialah zaman khalifah. Dan zaman dia, zaman berlakunya khalifah ni, sebahagian khalifah ni berfahaman Mu'tazilah ada. Dan kalau kita tengok sebahagian besar ulama pada waktu tu memang tidak keluar memberontak. Memang ada sebahagian ulama yang duduk senyap. Sebahagian rasa ulama yang duduk senyap tu adalah taat.
ataupun tak mau cari masalah. Sebab apa? Sekiranya keluar memberontak pada waktu tu menyebabkan akan berlaku keburukan yang lebih besar lagi. Mungkin akan menimbulkan kemarahan pemerintah dan dia akan keluarkan arahan-arahan yang mungkin boleh membahayakan nyawa orang-orang awam pada waktu tu. Jadi pilihan ulama pada waktu tu menerima mudarat yang kecil. Sebab tu zaman khalifah. Tu zaman khalifah. Sebab tu kalau kita tengok orang kata apa, syarah-syarah kitab Syarhus Sunnah yang disyarahkan oleh para ulama yang menghala ke arah Saudi sikit. Okey. Dia akan buat mari sebanyak mungkin dalil wajibnya kita taat pada pemerintah walaupun kita dipukul belakang. Ni dalil yang famous ni. Dalil yang famous. Dalil seperti mana dalam ni dalil daripada Muawiyah bin Abi Sufyan apa semua, man khala'a yadan min ta'ati laqiyallahu yaumil qiyamah wala hujjatalah. Barang siapa yang mencabut bai'ah yang ada di atas ataupun bersama dengan pemerintah, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada hujah. Wa man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah. Barang siapa yang mati yang mana di atas tengkuk dia tidak ada ikatan bai'ah, mata mata mayyitatun jahiliyah, matilah keadaan jahiliyah. Okey, isu bai'ah pun satu masalah, satu benda pula nak buka ke sini. Hadis ni hadis yang sahih, semua hadis yang sahih. Kalau yang saya tengok yang apa benda ni, syarah daripada Syekh An-Najmi daripada Saudi ni juga, dia buat mari 9 dalil tentang wajib taat pemerintah walaupun pemerintah tu tersangat-sangat zalim. Tersangat-sangat zalim. Dia berpegang pada wajib taat. Wajib taat dan tak boleh lawan sikit pun. Sikit pun tak boleh lawan. Tapi tu zaman, saya rasa yang paling tepat sekali ialah kita tengok zaman yang menulis kitab. Tu saja. Tu yang paling tepat. Kita tak boleh nak bawa situasi politik zaman tu buat mari ke zaman ni. Tak akan boleh selama-lamanya. Sebab zaman tu berbeza. Zaman kita ada berbagai cara yang tidak menyebabkan tumpah darah. Kita boleh ubah ataupun kita boleh tukar kezaliman. Okay. Sebab kalau kita tengok hadis-hadis lain, Nabi sendiri pun menentang sebahagian kezaliman. Hadis-hadis lain, antaranya hadis, walaupun sebahagian orang guna hadis hilful fudul, hadis tu masih lagi orang kata apa, diragui oleh para ulama apa semua tentang kesahihan dia. Ada hadis lain, hadis yang berkaitan dengan apa benda ni, Nabi mengisytiharkan orang yang curi duit zakat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, bila mari seorang pemuda yang Nabi upah dia untuk dia jadi amil zakat, akhirnya dia ambil duit zakat tu dan dia bawa depan Nabi, dia kata ni duit zakat dan ni duit orang hadiah pada aku. Nama dia Ibnu Lutbiyah. Ibnu Lutbiyah. Akhirnya Nabi bangun dan Nabi isytiharkan nama dia. Para ulama kata sebab apa Nabi isytiharkan? Padahal kalau kira sikap Nabi ni mustahil untuk Nabi isytiharkan benda-benda yang bersifat aib ini. Sebab Nabi kata, sebab para ulama kata itu berkait dengan maslahat duit zakat orang. Jadi perlu diisytihar, perlu perkenalkan dia. Jadi sebahagian ulama menggunakan dalil ni, bolehnya kita menzahirkan kezaliman pemerintah untuk maslahat orang awam sahaja. Sekiranya tak jadi besar. Sekiranya benda tu boleh menyebabkan tak berlaku tumpah darah. Okay. Kita tengok nota kaki yang ke-74. Mentaati ulul amri terhadap apa yang diridai oleh Allah Azza wa Jalla dan menjauhi apa yang di sisi Allah ianya murkai dan meninggalkan khuruj, keluar memberontak ketika mereka melampaui batas dan ketika kezaliman mereka. Nota kaki yang ke-74, kata Imam At-Tahawi rahimahullah, kita ahli sunnah tidak bolehnya khuruj, keluar memberontak terhadap para pemimpin kita dan waliul amri walaupun mereka zalim, dan kita tidak berdoa keburukan ke atas mereka dan tidak mencabut tangan daripada ketaatan terhadap mereka, dan kita berpegang bahawasanya ketaatan terhadap mereka merupakan ketaatan terhadap Allah secara fardu selagi mereka tidak memerintahkan kepada maksiat, dan kita mendoakan mereka dengan kebaikan dan keampunan. Okay. Hak ni pendapat yang paling selamat sekali untuk zaman kita. Okay. Kalau kita tengok konteks negara kita, kalau nak cakap bab negara kita memang susah sebenarnya. Akan berlaku tidak adil belah ni, tidak adil belah ni. Sebab tu bermain-main di gigi air politik ni memang bahaya. Ustaz-ustaz yang masuk bahagian ni dia memang terperangkap dalam ni. Okay. Sebaiknya jangan masuk lah. Okay. Okay. Terperangkap dalam ni, akhirnya nak keluarkan satu pendapat akan ada bertelagah dalam hati dia. Nak kata lagu ni takut lawan dengan puak yang dia bersama, nak kata lagu ni tapi tak kena dengan
hak yang ilmu dia belajar. Secara umumnya kata-kata Imam At-Tahawi ni menjadi kaedah lalu bagi kita. Dia kata kita ahli sunnah tidak bolehnya khuruj, keluar memberontak terhadap para pemimpin kita dan waliul amri walaupun mereka zalim. Zalim sini zalim yang macam mana? Zalim sini ialah membunuh secara membutuh tuli gitu saja. Dia keluar arahan nak bunuh, maka dia bunuh. Macam di setengah-setengah negara apa semua, halal darah apa semua. Sebahagian mufti memfatwakan halal darah apa semua. Hak ni memang kita kategorikan sebagai zalim. Macam yang berlaku di sebahagian negara-negara Arab ni. Halal darah boleh keluar. Kalau siapa pada tahap ni, memang kita panggil ni adalah zalim. Ni adalah satu bentuk kezaliman. Dan kita tidak berdoa keburukan ke atas mereka dan tidak mencabut tangan dan ketaatan terhadap mereka. Tidak berdoa buruk. Hak ni mungkin berlaku, kata apa, dalam kalangan kita. Sebahagian orang yang berpolitik, dia syok sangat berpolitik sampai tahap dia mendoakan keburukan. Sebab tu kalau kita tengok Sufyan As-Sauri, dia pernah sebut satu kata-kata, dan kata-kata ni dinukilkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Siyar Alam An-Nubala. Dia kata, "Law kana li da'watun mustajabah la sarraftuhu ila al-malik." Sekiranya aku ni ada satu peluang untuk doa, dan doa tu doa mustajab, aku akan jadikan doa tu untuk pemerintah sahaja. Sebab bila molek saja pemerintah, maka hak yang duduk bawah dia pun insya-Allah molek berlaku. Bila kita doakan kebaikan untuk pemerintah, maka insya-Allah kita akan dapat pemerintah ataupun pemerintahan tu akan diurus tadbir dengan baik. Tu sahaja. Konteks zaman kita, tempat kita ni secara umumnya memanglah adalah setiap pemerintah dia ada, orang kata apa, dia ada keburukan dia yang bersifat individu dan dia ada kebaikan dia yang kita tak nampak. Nak cari pemerintah yang tak pernah dikritik atas muka dunia ni susah. Nabi sendiri pun kena kritik. 4 orang khalifah tu pun mati sebab orang tak puas hati belaka. Padahal 4 orang yang mengatakan tu ahli syurga belaka. Jadi pemerintah yang ada hari ni, bukan kata tak bangun syurga, kata yang bukan ahli syurga apa semua ni, lagi mudah dan terdedah kepada kritikan orang. Lagi mudah dan terdedah kepada kritikan orang. Cuma kita, yang terbaik ialah kita, sebahagian kita. Sebab tu para ulama ataupun sebahagian orang yang mensyarah dengan insaf, dia kata Allah Ta'ala jadikan kepada kita ni dapat pemerintah yang teruk ni boleh jadi kerana dosa kita juga. Sebab di ujung tu dia sebut, dan bertaubatlah kepada Allah Azza wa Jalla supaya mereka berubah bersikap lembut terhadap rakyat. Sebab boleh jadi kita ni dapat pemerintah yang perangai dia teruk ni dengan sebab dosa kita juga. Dengan sebab dosa kita, maka Allah ibtila, Allah uji kita dengan dapatnya pemerintah yang perangai teruk. Dapat pemerintah yang perangai teruk. Macam mana kita tengok orang Syria hari ni, Allah Ta'ala uji dia, memang dia boleh pemerintah yang perangai teruk. Kalau kita tanya pun, orang kata apa, sebelum berlaku revolusi di Syria ni, memang orang-orang Syria ni dia punya pegangan terhadap agama tu sudah mulai longgar dah pada waktu tu. Sebab kalau kita tengok pengalaman saya sendiri, saya tak tahu nak banding mana, tapi kita tengok perbandingan Arab Syria dengan Arab-Arab negara lain, kita pernah tengok orang Arab Syria selahjah percakapan itu memang lembut dah. Dia marah kita tapi macam tak marah, dia sedang marah, cuma saya tak reti nak ajuk rupanya dia marah, kita pun senyap lah, kita ingat dia tak marah kita. Cara dia marah tu macam lembut, terlalu lembut. Sebab tu sebahagian orang dia kata orang Arab Syria ni altaful Arab, selembut-lembut Arab, sangat lembut. Tapi Allah Ta'ala uji dengan pemerintah yang sangat zalim. Sebab kalau kita tengok, kita tanya sebahagian orang-orang Melayu yang pergi mengaji di Syria, cara Syria dengan Jordan tak jauh, dia sebelah saja. Dia kata apa, negara berjiran saja. Dia punya ihtiram orang-orang yang belajar ilmu agama ni. Tuan-tuan rumah yang pelajar Malaysia kita sewa rumah, ada sebahagian tuan rumah tak ambil sewa rumah selama setahun. Sebab tahu budak ni menuntut ilmu syariah, tak ambil sewa. Pengalaman kita tengoklah, pengalaman pelajar-pelajar yang cerita bagaimana sebahagian kawan saya yang tukar ke Jordan, dia kata dia masuk dalam Masjid Umawi yang besar di Syria tu lah, masjid yang besar yang jebong tu. Dia letak beg duit dia tempat orang ambil sembahyang. Lepas tu ada Arab ambil beg duit dia. Dia ingat Arab tu nak curi, Arab tu tambah duit dalam. Sedekah. Okay. Dia sedekah. Kalau kita memang tak ada lah tempat kita. Dia ambil beg duit dan dia masukkan duit dalam.
sebahagian orang Arab Syiah sanggup menabung untuk tabung dana kepada pelajar Malaysia yang mengaji sana. Kebaikan yang ada. Tapi selepas beberapa tahun tu jadi kurang amalan. Generasi muda yang tubik pun kurang ada orang yang hafal Quran apa semua. Akhirnya tak lama lepas tu berlaku revolusi ni. Berlaku revolusi yang sangat kejam lah. Kalau kita tengok revolusi ni berlaku hanya kerana ni saja. Budak, seorang budak Syria, saya tak ingat nama budak tu. Dia hanya tulis, lepas dia tengok Arab Spring di Syria, di seluruh negara, dia tulis di satu dinding di sekolah dia, Asy-Sya'ab yurid isqatun nizam. Dar'a, kalau saya tak silap kawasan tu kawasan Dar'a. Ni isu mula-mula revolusi Syria tercetus. Budak tu balik sekolah, dia tengok TV. Seluruh negara Arab masa tu tengah Arab Spring, bermula pada Mesir apa semua. Dia pun dia tengok orang akak spanduk Asy-Sya'ab yurid isqatun nizam. Maksud dia bangsa mahu menukar pemerintah yang zalim ni. Dia pun spray satu di dinding sekolah dia. Bila spray, negara Syria ni walaupun agak dia lembut, tapi dia antara negara yang SB paling teruk di kalangan negara Arab. Pengalaman sahabat saya, kalau tak nak pergi umrah, blacklist nama orang yang belajar Syria sebab dia ada buat problem apa. Dia tidak benarkan kita buat usrah apa semua, tak benar. Usrah yang bersifat berkumpul, contohnya budak-budak muda di akhir-akhir tahun sebelum berlaku revolusi di Syria, budak-budak muda tak dibenarkan buat halakah-halakah yang terpencil nak surah, tak dibenarkan. Sebab disyaki ikhwan muslimin apa semua gitulah. Disyaki itu. Dan kalau kita tengok dia punya SB ni, ayah dengan anak tu tak boleh percaya. Anak dimasukkan J sebab ayah SB kawan-kawan. Ataupun anak tu masuk J kerana ayah SB, ataupun ayah masuk J kerana anak dia SB sendiri. Benda tu biasa sebab sehingga orang Syariah takut nak bercakap tentang politik. Sebab takut dinding-dinding ni pun ada telinga, takut. Sebab takut benda ni berlaku. Akhirnya jadi makin teruk. Dan bila budak tu spray, ketua polis Dar'a pun ambil gambar, tangkap budak tu. Tangkap budak tu, dan hukuman yang dikenakan 11 orang budak kalau saya tak silap, dikerak jari dia. Dikerak jari dia. Lepas kerak jari, mak ayah dia nak pergi tuntut anak dia. Jawapan ketua polis Dar'a tu kurang ajar sikit lah. Dia kata, mu tak perlu anak-anak yang tak berguna untuk Syria ni. Dia kata, kalau mu nak anak baru, aku ada ramai pegawai untuk menghasilkan anak baru yang lebih bagus terhadap Syria. Bila dia keluar perkataan tu, rakyat Syria pun bangkit. Tu yang jadi revolusi sampai hari ni yang tak sudah-sudah. Sebab perangai kita sendiri, kerana dosa kita sendiri apa semua, boleh jadi belaka. Cuma secara umumnya dalam bab taat pada pemerintah ni, selagi mana dia tidak menghalangi kita pada perkara-perkara fardu, maka kita boleh lagi taat pada dia. Tu secara umum yang kita boleh pakai tempat kita. Sekiranya kita nak menegakkan agama kita dilarang, macam negara komunis apa semua, waktu kita boleh keluar. Kita boleh keluar memberontak dah, bukan memberontak nak kata, boleh keluar mempertahankan hak beragama kita. Itu hak yang paling selamat sekali lah. Tak perlu panjang-panjang sebab kita nak beralih kepada bab lain pula. Bab yang ke-15, menahan diri daripada mengkafir ahli kiblat. Hak ni pun satu bab penting juga. Ahli kiblat sini ialah orang yang melafazkan la ilaha illallah, walaupun daripada kalangan ahli bid'ah sendiri. Walaupun daripada kalangan ahli bid'ah. Ahli bid'ah sini yang ditarikkan oleh para ulama ialah golongan khawarij, golongan syiah yang ikut membuta tuli. Hatta kita sendiri pun, ahli sunnah kita ni, kalau kita pergi negara Iran, kita tak boleh kafirkan lagi penduduk Iran secara umum. Imam-imam ayatullah dia tu mungkin lah, sebab dia yang bawa ajaran sesat ni. Budak-budak kecil, mocik-mocik tua yang ada di Iran tu tak boleh kata dia ni kafir. Sebab kalau kita tanya, kalau kita tengok apa yang berlaku nasib orang-orang Syiah di Iran ni, mereka ni tak ada maklumat sikit pun tentang ahli sunnah. Budak kecil tak pernah dengar yang nama sahabat ni, nama Abu Bakar, nama Umar, tak pernah dengar. Dia dengar Ali saja. Dia tahu Abu Bakar, Umar ni buat khianat pada Ali. Daripada kecil maklumat itulah yang dia dengar. Golongan ni kita tak boleh kafirkan lagi sebab tak siapa maklumat jelas pada dia. Cuma dia masuk kategori ahlu bid'ah sajalah. Masuk kategori ahlu. Kalau kita ni yang buat tahlil apa semua ni, nanti dulu. Jangan kata lagi. Kita kena ada kaedah juga dalam bab ni, okey. Wal imsaku 'anit takfir ahli al-qiblah wal bara'atu minhum fima ahdathu ma lam yabtadi'u dalalan faman ibtada'a minhum dalalan kana 'ala ahli al-qiblah kharijan wa min ad-din mariqan wa yataqarrabu ila Allah ghaira wa yataqarrabu ila Allah 'azza wa jalla bil bara'ati minhu wa yahjaru wa yahtaqiru wa tujannibu wa tajtanib
ghaddatuhu fahiya a'da min ghuddatil jarab. Okay. Menahan diri daripada mengkafir ahli kiblat dan berlepas diri daripada mereka. Sebab kalau kita tengok, Nabi sebut dalam hadis, sibabul muslimin fusuq wa qitaluhu kufr. Menghina sesama muslim ni adalah fasik, dan membunuh sesama muslim ni boleh jadi kufur. Maknanya dalam bab yang ke-15 ni Al-Imam Al-Muzani nak ajar pada kita perlunya kita menjaga lisan kita. Perlu kita menjaga lisan. Boleh, sebahagian ulama dia boleh keluarkan hukum golongan ni golongan yang keluar daripada agama, tapi kita tak boleh hukum dia secara total lagi. Apa yang dia iktikadkan tu kita katakan sesat, tapi dia sendiri nak orang kata apa, nak kafirkan dia, waktu kita tak boleh. Kita hanya hukum apa yang dia sebut sahaja, lebih pada tu tak boleh. Okay. Menahan diri daripada mengkafirkan ahli kiblat dan berlepas diri daripada mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan. Kita orang yang kenal sunnah apa semua, kita kena tahan diri kita daripada mengkafirkan ahli kiblat. Selagi mana dia ni, kita nampak dia mari semayang di masjid apa-apa semua, kita nampak dia masih lagi puasa, masih lagi pergi buat umrah, pergi buat haji apa semua, cuma ada beberapa benda yang dia buat tu yang termasuk dalam kategori bid'ah ataupun kategori benda-benda yang tak ada dalam syariat. Golongan ni masih dalam kategori ahli kiblat lagi, tak boleh dikafirkan lagi, tak boleh dikafirkan. Walaupun sebahagian mereka bila dia tengok kita ni, dia ada sebahagian orang yang kafirkan kita, waktu biar ke dia. Tapi kita sendiri, kita kena ada satu stage atau satu pendirian, kita tak boleh kafirkan ahli kiblat. Ni termasuk daripada akhlak. Dan berlepas diri daripada mereka terhadap apa yang mereka ada-adakan, selagi mana mereka tidak membuat bid'ah yang sesat. Selagi mana mereka tak buat bid'ah yang sesat. Bid'ah yang sesat sini yang pergi kepada syirik tu, yang mana mereka buat ritual kata Husain ni Ali ke, Husain ni Tuhan ke, apa-apa semua, hak tu baru boleh masuk dalam kategori orang sesat baru, tak boleh kata kafir lagi sebenarnya. Mereka ni golongan sesat. Sebab syarat nak menyesat dan mengkafirkan orang ni, kena beri hujah ataupun beri fakta dulu pada dia. Kita nak hukum orang ni kafir bila selepas kita royak hujah pada dia. Kita berikan hujah-hujah agama, dia kata tak, cara hujah-hujah agama ni tak beriman mereka, baru boleh nak jatuh hukum kafir situ. Ataupun kita beri fakta-fakta dia tolak, semua dia tak terima, ni baru boleh masuk kategori orang-orang yang sesat, orang yang kafir. Tapi yang menghukum kafir bukan orang awam, bukan kita yang kafir ni, ada bukan kita. Hak yang menghukum kafir ni beri pada ulama, beri pada ulil amri yang menjatuhkan hukum. Sebab tu dia berkait dengan bab-bab yang sebelum ni. Mereka terkeluar daripada ahli kiblat dan terkeluar daripada agama, dan hendaklah dia bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berlepas diri daripadanya, dan mereka harus diboikot. Diboikot sini maknanya kita tak cara tentang apa yang mereka lakukan, tak cara. Boikot sini kena tengok zaman juga. Zaman kita ni sebahagian orang dia terlampau over sangat labak ni, boikot semua. Dengar je kawan tu buat tahlil, geli gelemang macam dia. Sebahagian orang kata, aish, tak boleh pergi beli lah. Dia ni kalau jadi juru nikah, tak sah nikah ni. Tak boleh pada tahap tu. Boikot sini macam saya ayat je, didirikan hujah dulu. Walau macam mana pun apa yang kita baca dalam ni tak boleh ditatbikkan ataupun untuk diaplikasikan on the spot. Keluar pada ni nak aplikasi dia, tak boleh. Kena tunggu dulu. Sebab kebanyakan masalah yang berlaku di zaman kita ni, orang tak sempat dengar apa yang dinamakan hujah tu, tak dengar lagi. Orang yang pandang sinis pada kita, golongan-golongan yang tambuh tahlil benda gini ni, akan ada orang pandang sinis pada kita. Bukan setakat pandang sini, kena hambak pun sebenarnya. Okey, macam saya sendiri kena hambak masuk dalam lagi. Okey, daripada luar tepi jalan masuk dalam kat dengan sungai, kat lagi bahalang sungai pula dah sekarang. Okey, wallahu a'lam. Cuma orang akan pandang sinis. Apa kita buat? Kita teruskan, kita terangkan orang. Tapi sayang ni, benda ni berlaku atas dasar prajudis semata-mata. Prajudis semata-mata. Bila kita sampai ke fakta, ada orang boleh terima. Alhamdulillah, saya tengok sepanjang saya duduk kuliah di Kemamah ni, dia dengar hak yang tak kena tentang madrasah ke apa semua, dia dengar. Ada orang yang ikut kuliah kita, dia kata okey, tak ada masalah pun sebenarnya. Adalah 2-3 benda yang dia buat tak sama dengan odak kita, cuma setakat tu saja.
Cuma cerita yang buruk tu terlampau over sangat. Okey. Dihina dan dijauhi kudisnya kerana ianya lebih mudah berjangkit. Cuma sini Imam Al-Muzani dia kata ni ikut zaman dia, iaitu orang-orang yang ahli bid'ah, golongan Syiah Khawarij zaman dia ni jangan berkawan sebab takut hujah-hujah golongan-golongan ni bila kita dengar kita rasa betul dan kita ikut. Sebab tu para ulama dia tak beri kita duduk dengan orang-orang yang macam ni, terutama orang yang tak kemah lagi labat gitu. Contohnya ni perangai sebahagian kita ahli-ahli sunnah juga, golongan-golongan yang kenal sunnah, dia nak pergi majlis-majlis yang sifat macam memang kita tahu dah doktor, bukan setakat qasidah ni, pergi ziarah kubur, dia kenal sunnah, cuma saja nak pergi tengok apa benda ritual dia buat. Hak ni tak payah buat, tak payah nasihat saja. Hak yang jenis lagu ni tak payah buat. Kita hak yang tak apa kemah lagi, sekali kawan tu mari hujah depan kita rasa betul, kita ikut dia. Sebab tu kita tanya pendapat sebahagian para ulama, boleh tak pergi tengok ataupun pergi ke program-program ahli bid'ah ataupun program orang yang bersifat tak kena dengan syariat, tak kena, pergi lah, ikut lah qasidah ke diri cacah, kita pergi. Orang-orang yang berkepentingan dia pergi mungkin, cuma sebahagian orang yang pergi nak tengok kat mana dak betul apa semua, dia tu ahli betul pun tak apa erti kot lagi, cuma dia nak pergi tengok. Hak ni dinasihatkan tak payah pergi tengok. Dia perkemaskan dulu ilmu dia, kenal dulu apa semua, sehingga sampai waktu tahap dia nak gigi, tak ada masalah. Okay. Dan harus diboikot, dihina dan dijauhi kudisnya kerana ianya lebih mudah berjangkit daripada kudis di kulit. Hak tu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Muzani. Okay. Kita baca straight saja sebab bab-bab ni tidak perlu dihurai panjang ya. Seterusnya bab yang ke-16 berkenaan dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni agak panjang sikit. Wa yuqalu bi fadli khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu fa huwa afdalul khalqi wa akhyaruhum ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuthniya ba'dahu bil Faruq wa huwa Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu fahuma wazira Rasulillah sallallahu alaihi wasallam وضجيعاه في قبره وجلساه في الجنة ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين ثم الباقي من العشرة الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عليهم أجمعين. Bab yang ke-16 ialah kedudukan para sahabat. Kita tahu kedudukan para sahabat ni seperti mana yang kita boleh tengok berkenaan dengan bab-bab hadis kelebihan para sahabat ni, banyak hadis. Antaranya hadis Asyaratul Mubasyirin fil Jannah. Hadis 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga. Nabi ayat Abu Bakar fil Jannah, wa Umar fil Jannah, wa Uthman fil Jannah, wa Ali fil Jannah, wa Zubair bin Al-Awwam fil Jannah, wa Abu Ubaidah fil Jannah, wa Talhah bin Ubaidillah, wa Sa'ad bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Abdurrahman bin Auf. Ni 10 orang yang dijamin syurga. Kita ni sebagai orang ngaji, kita kena tahu 10 orang yang dijamin syurga ni. 10 orang yang dijamin syurga memang kita kena ingat. Ni fakta-fakta penting yang kita kena ingat. Siapa dia 10 orang tu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Hak ni semua orang biasanya tahu lah. Ahli bid'ah ke, ahli sunnah ke, majoriti tahu. Semua akan tahu. Cuma hak yang tukarnya 6 orang lagi. 6 orang ni mungkin tak tahu. Kalau tanya lah ni, tahu lah, tahu belaka dah. Okey. Okey. Jadi kita royak dulu. Kita pun malas nak buat periksa-periksa kan. Kita royak dulu. Yang pertama ialah, yang kelima ialah Zubair Al-Awwam. Zubair Al-Awwam. Yang keenam ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ketujuh ialah Talhah bin Ubaidillah. Yang ke-8 ialah, yang seterusnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian Sa'id bin Zaid, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ni 10 orang sahabat yang kita kena kenal. Ada orang dia buat kaedah macam mana nak hafal mudah apa semua.
Tapi paling-paling common kita kena kenal, sebab ni 10 orang sahabat yang kedudukan tinggi. 10 orang sahabat yang kedudukan tinggi. Zubair Al-Awwam, Abu Ubaidah Al-Jarrah, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf. Ni 10 orang yang Allah Ta'ala muliakan dia. Tubuh batang dia, batang tubuh dia ni di dunia lagi Allah Ta'ala dah jamin dalam syurga dah jamin. Ni kelebihan sahabat. Sebab apa dimasukkan bab berkenaan dengan sahabat Nabi dalam kitab ni? Sebab zaman ni sudah bermulanya ta'nu ala sahabi Rasulullah, ala ashabi Rasulullah. Sudah bermulanya golongan yang mencela sahabat Nabi sudah keluar. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab pemenang Syarhus Sunnah Al-Imam Al-Muzani, Fiqhul Akbar yang ditulis oleh Al-Imam Abu Hanifah, ada bab ni. Syarhus Sunnah Imam Al-Barbahari pun ada. Sini ada baca kan Ustaz Abu Asma', saya tak tahu kat mana jalan kitab tu. Tapi dia kitab tu kemudian sikit daripada kitab ni. Dalam akidah tahawiyah pun ada sebut. Dalam kitab yang akan kita baca selepas pada ni, iaitu apa benda ni, Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadi Ali As-Sabuni pun ada sebut. Bab ni hampir semua ulama akidah akan masukkan bab ni. Nak suruh kita letak dalam kepala kita bahawasanya sahabat Nabi ni mereka lah golongan yang dipilih dan mereka lah golongan yang telah ditazkiyah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Taala sebut radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha mereka dan mereka redha. Cukuplah ayat ni menunjukkan bahawasanya sahabat ni semuanya kedudukan mereka adalah kedudukan yang tinggi. Sahabat Nabi seterusnya Ahlu Badar, kalau kita tengok yang akan masuk syurga apa semua ni, tu kelebihan-kelebihan sahabat. Kita baca dia punya terjemahan. Dan mengakui kelebihan Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kerana dia adalah makhluk yang paling utama dan sebaik-baik mereka selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita menjadikan Al-Faruq pada kedudukan yang kedua selepasnya, iaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Mereka berdua ialah wazir, pembantu yang setia bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua mereka ialah teman di kuburnya dan teman duduknya di syurga. Teman kubur dan teman duduk di syurga. Sebab tu Sayyidina Ali, dia pernah sebut satu kata-kata, dia kata setiap kali aku lalu depan kubur 3 orang ni, Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, aku akan nampak seolah-olah 3 orang ni sedang berjalan depan mata aku. Dakhala Rasul wa Abu Bakrin wa Umara wa kharaja Rasul wa Abu Bakrin wa Umar. Dia kata, aku nampak dalam mata aku ni masuknya Nabi dan 3 orang ni dalam masjid, keluarnya Nabi dan 3 orang dalam masjid. Dan kalau kita tengok memang orang kata apa, permintaan Umar dan juga Abu Bakar untuk dimakamkan di sisi Nabi ni sudah diminta semasa Nabi tu. Abu Bakar dia tak minta, tapi memang dia letak kat situ. Umar sendiri minta. Umar pernah hantar anak dia, iaitu Abdullah bin Umar, pergi tanya Aisyah radhiyallahu anha, sekiranya mati lagi boleh tak nak tanah sini. Umar takut sebab Umar rasa mesti tak beri kot, cukuplah ayah dia duduk situ, aku dah ayah aku dah kena-kena dengan keluarga dia. Okay. Akhirnya anak dia balik dan anak dia kata al-khabaru kama tuhib, khabar berita ni seperti mana yang mu suka ataupun yang mu selesa, iaitu Aisyah membenarkan jenazah mu di tanah sini. Tu kelebihan lah, kelebihan. Tapi kalau tengok apa yang Syiah baca ataupun apa yang Syiah sebut tentang 2 orang ni, sangat-sangat teruk lah. Kalau kita tengok, kalau kita buka pendedahan tentang Syiah apa semua, antara ucapan Khomeini selepas dia boleh pegang Iran apa-apa semua, antara ucapan dia, sekiranya aku diberi penghormatan ataupun diberi kuasa untuk pegang Arab Saudi ni, perkara pertama aku akan buat ialah mencabut kubur Umar dan juga Abu Bakar daripada sisi Nabi. Itu yang menyebabkan benda ni jadi isu yang serius, iaitu Syekh apa benda Imam Masjid Nabawi tu, ketika mana lawatan 2 orang ni, Imam Khomeini dengan Hashimi Rafsanjani ni, kena tembok apa benda, khutbah Jumaat tu royak terus tentang kesesatan Syiah, menyebabkan 2 orang ni bangun dan keluar daripada Masjid Nabi gitu. Khutbah tu saya tak ingat nama, ada lagi dia punya Imam Masjid Nabawi tu yang dikenakan tahanan. Sekarang ni tak dah, tapi dikenakan tahanan sebab takut dia diburu Syiah. Kalau tengok setiap kali solat memang akan ramai imam. Sebab tu kalau tengok imam Masjid Nabawi dan Masjidil Haram ni, kalau dia solat memang polis akan ada.
Sebahagian orang kita tengok tu Arab Saudi, polis dia pun tak semayang. Sebahagian orang dok cerdik cakap itu. Sebenarnya polis dia imam tu, sebab apa ada polis tu? Sebab cubaan Syiah nak tikam imam dari belakang bukan sekali dua kali. Sudah banyak cubaan. Sebab tu dijadikan adanya haras ataupun penjaga 7-8 orang untuk jaga keselamatan. Tu pun masih ada lagi kes-kes hampir ditikam. Kes-kes hampir ditikam. Okay. Sebab imam Masjid Nabawi dia akan khutbah dan dia akan royak tentang keburukan Syiah. Yang mana pada waktu tu Syiah ni masih lagi dibenarkan untuk buat haji apa semua. Kalau kita perasan, kita pergi buat umrah apa semua, Syiah tak akan pernah lalu dalam Masjid Nabi ada satu pintu namanya Bab Umar. Dia tak akan pernah lalu pintu tu. Tak akan pernah lalu pintu tu. Tapi hari ni tak ada dah. Orang yang daripada Iran apa semua. Saya duk perhati semua sama-sama kita pergi, memang dia tak akan pernah lalu. Cuma kita tak sempat masa nak royak. Sebab apa dia tak suka pada Umar? Antara sebabnya mungkin yang pertama ialah sebab zaman Sayyidina Umar buat perluasan kuasa jajahan Islam ni. Antara kawasan yang nak dibuka ialah kawasan Parsi, dan Parsi pada masa tu majoritinya Majusi, dan Syiah ni memang tak akan lari pada Majusi. Dan pada waktu tu berlaku pertempuran atau peperangan menyebabkan Sayyidina Umar membunuh hampir bilangan yang besar golongan Majusi. Jadi dendam tu dibawa sampai ke zaman kita. Dendam kerana tu saja. Sebab tu kalau kita tengok Syiah, antara hari perayaan dia ialah hari besar kaum Majusi pun dia akan rayakan. Dia akan buat perayaan khusus. Mereka marah pada Sayyidina Abu Bakar dan juga Umar ni hanya kerana dendam-dendam kerana itu saja. Okey. Kita menjadikan Zunnurain di kedudukan yang ketiga, iaitu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian pemilik kelebihan dan ketakwaan iaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian seterusnya yang berbaki di kalangan 10 sahabat yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syurga. Kita mengikhlaskan diri dari menyintai setiap di kalangan mereka mengikut kadar yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka berupa tafdil, iaitu keutamaan. Tafdil yang benda baca dengan radhiyallahu anhum. Sebut saja nama sahabat memang kita kena baca dengan radhiyallahu anhum. Kemudian bagi keseluruhan para sahabatnya selepas mereka, semoga Allah meridai mereka semua. Cuma kita orang Melayu ni sebahagian ustaz ke tak kira dah, siapa dekat nama Sayyidina Ali kita akan sebut dengan karramallahu wajhah. Sebahagian orang tak tahu pun benda sebab dia. Ada orang kata sebab yang tak munasabah lah. Karramallahu wajhah ni maksudnya semoga Allah Ta'ala memuliakan wajah Sayyidina Ali. Kalau kita mengaji, saya ingat ke zaman-zaman sekolah menengah memang kita pernah tanya sebab apa Sayyidina Ali ni pelik sikit daripada sahabat lain. Dia beri alasan sebab Sayyidina Ali tak pernah sembah berhala. Tak pernah sembah berhala ni, Abu Bakar pun tak pernah sembah berhala, Aisyah pun tak pernah sembah berhala daripada kecil. Tapi sebab apa tak diberi kelebihan tu? Tak diberi kelebihan tu. Ada sebahagian orang yang lebih tak logik lagi sebab Sayyidina Ali tak pernah tengok kemaluan dia sendiri. Hak ni biasa kita dengar. Biasa kita dengar, okey. Zaman saya sekolah rendah tu saya fikir macam mana orang yang tak pernah tengok kemaluan dia sendiri, dia nak pergi buang air besar apa semua, macam mana? Dan kalau kita tengok apa benda ni, penjelasan daripada Maulana Asri, dia kata macam mana orang yang digelar dengan golongan ni sebab dia tak pernah tengok kemaluan sendiri, dia nak beramal dengan sunnah istihdak, iaitu membuang bulu hari-hari tu, macam mana? Takkah menyebabkan kecederaan berlaku apa semua bila mana nak beramal dengan sunnah ni? Kita ni dalam bab kena fikir logik, yuk. Dalam bab nak karamah juga. Okey, biar logik sikit. Jangan siapa syaitan tu boleh memperbodohkan kita, seolah-olah akal tu tak berfungsi langsung dalam bab ni. Okay. Tengok macam mana syaitan memperbodohkan siapa tahap orang kita bawa kepercayaan ni. Hak yang beri kefahaman ni cikgu-cikgu sekolah menengah, sekolah rendah sebenarnya yang beri kefahaman ni. Bila kita tengok rupanya dia ada isu di antara Syiah dan juga Khawarij. Karramallahu wajhah, iaitu Khawarij ni dia tak beri pada Sayyidina Ali. Antara gelaran yang diberi pada Sayyidina Ali ialah qabbahallahu wajhah, Allah Ta'ala hodohkan muka dia. Tu Khawarij kata pada Sayyidina Ali. Akhirnya golongan Syiah pun balas dengan karramallahu wajhah. Tapi ada yang kata tak tepat lagi apa semua, cuma nak royak sebab dua tu tak pernah sabar. Sebab tak pernah sembah berhala dan yang tak pernah tengok kemaluan tu lagi tak pernah sabar. Sangat-sangat tak pernah sabar. Sangat-sangat membantukkan akal kita bila kita dengar jawapan lagu tu. Okey. Cuma secara umumnya Sayyidina Ali boleh dipanggil dengan radhiyallahu an. Tak ada masalah. Cuma sebahagian orang, sebahagian ulama dia tak suka kita sebut karamallahu wajhah sebab takut jadi dia panggil apa? Bunga-bunga Syiah tu ada situ. Bunga-bunga Syiah tu. Dia panggil tasyayyuq. Kan macam orang Melayu kita ni memang banyak unsur-unsur tasyayyuq dalam amalan kita.
Kalau buka hok ni memang confirm kontroversi kena ban habis kanuk boleh masuk. Mana katanya kalau buka hok ni. Sebab saya baru ni saya buat bab tentang Syiah. Kita royak tentang Syiah apa semua akidah. Okey, tak ada seorang orang Terengganu buat lagu tu. Bila kita buka bab bagaimana kesan pengaruh Syiah dalam amalan Melayu, mungkin tak boleh mengajar tu. Mungkin. Maknanya kena bersedia dah. Tapi setakat ni tak ada orang minta lagi untuk part yang kedua. Part yang kedua tu tak boleh pakai jubah, pakai seluar tegak, senang kita nak lari dulu. Okey. Maknanya mungkin akan berlaku. Sebab ramai orang tanya, ada orang tanya, kat mana yang tak kena orang Melayu dengan Syiah? Mana persamaan Melayu? Kita malah nak royak. Kalau kita royak memang sebab kita pun dalam proses nak mohon tauliah lagi apa semua. Problem mereka tu. Okey. Sahabat Nabi, selesai bab sahabat Nabi, meyakini keutamaan mereka dan menyebut kebaikan-kebaikan perbuatan mereka, dan kita menahan diri daripada terjebak dalam perselisihan yang berlaku di antara mereka. Secara umumnya kita ahli sunnah, kita letak sahabat ni tinggi. Maknanya selesai masalah. Daripada bab 14 kita baca dia, taat pada pemimpin. Cukup kita ni untuk zaman kita, realiti kita ni, kita doa kebaikan untuk pemimpin. Cukup lah. Orang yang duk kutuk Perdana Menteri apa semua ni, pernah tak dia bangun malam semata-mata untuk dia doa kebaikan untuk pemimpin? Kalau tak pernah buat dah saya cakap bahasa mudah dia saya cakap. Hak lawan dia ke, hak yang setuju dengan dia ke, kalau benda ni kita tak pernah buat, tak payah nak baca tentang kezaliman. Kita sebagai ahli sunnah, kita dengar, kita kena beramal dulu, mendoakan kebaikan walaupun lintasan hati sebenarnya. Paling-paling komang nak bangun sembahyang tahajud untuk diri sendiri pun payah dah. Okey, nak sembahyang tahajud untuk orang lain tu satu benda yang sukar pula. Paling-paling komang bila kita dengar minyak naik ke, ya Allah perbaikilah pemimpin ni. Paling komang. Paling komang. Kalau dengar isu-isu yang tak kena dengan langsung kita doa. Jangan kata kita doa. Tu adalah menunjukkan kita sudah beramal dengan hak yang kita mengaji ni. Paling-paling komang. Okey. Seterusnya bab ahli kiblat apa semua hak yang saya boleh beri khulasa dah. Bab tentang ahli kiblat, bila kita dengar orang yang nak mempertahankan benda yang kita mengaji, kita tahu benda tu tak ada dalam syariat. Bila kita dengar, kita jangan boikot dia, jangan kita buat pandang sini pada dia, jangan. Sebab sebahagian orang kita ni, sebahagian orang yang dia rasa dia terlalu sunnah, dia rasa dia akan buat perangai lagu tu. Tak ambo cakap dengan golongan itu bukan satu kaedah yang betul. Sebab orang-orang awam yang tak tahu benda ni, mereka tak pernah dengar hujah-hujah tu pun. Kita pun tak pernah cari peluang nak royak hujah pada dia. Sebab kita naik, kita royak benda kontroversi lalu. Jadi orang balah lalu kita. Jadi peluang tu tertutup lalu. Ni dia panggil fiqhul dakwah ataupun fiqhul irsyad. Macam mana nak menyampaikan kepada orang apa semua, perlu ada stage ataupun perlu ada orang kata apa, peringkat-peringkat tertentu. Seterusnya sahabat Nabi umumnya kalangan kita ni, benda yang kita letak sahabat Nabi ni yang tinggi dah. Kita bacalah sikit nota kaki tu, kata Imam At-Tahawi rahimahullah muka surat 72, wa nahnu nuhibbu ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la nufarritu fi hubbi ahadin minhum wa la natabarra'u min ahadin minhum wa nubghidu man yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum wa la nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughduhum kufrun wa nifaqun wa tughyan. Kita menyintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melampaui batas menyintai salah seorang daripada kalangan mereka. Kita cinta sahabat, cuma kita letak sahabat pada kedudukan dia ni orang-orang dekat dengan Nabi. Kita tak hulu ataupun tak melampau dalam mencintai sahabat seperti mana golongan-golongan sesat buat. Over sangat akak sahabat, over sangat akak Sayyidina Ali siapa jadi Tuhan, over sangat akak Zaid bin Muawiyah siapa letak Zaid ni gitu-gitu ni, sebab benda ni berlaku. Okay. Kita letak sahabat Nabi orang yang dekat, cukup. Kita tidak berlepas diri daripada salah seorang daripada mereka. Kita membenci sesiapa yang membenci mereka dan orang yang menyebutkan mereka dengan selain daripada kebaikan. Kita tidak menyebut perihal mereka melainkan kebaikan. Okay. Ini satu benda yang kita kena beri perhatian. Sebahagian orang ataupun sebahagian ustaz-ustaz dia nak cerita tentang kelebihan sahabat, tapi dalam dia cerita tu dia lajak lagi, dia cerita juga keburukan sahabat di zaman jahiliah. Ni benda kita kena beri perhatian. Apa saja perkara yang sahabat buat di zaman jahiliah yang memang nampak benda tu memalukan. Biasanya orang nak cerita bab ni ialah cerita bab Sayyidina Umar biasa. Nak cerita betapa gangsternya Sayyidina Umar, betapa backendnya Sayyidina Umar sebelum dia masuk Islam,
Sebahagian penceramah saya pernah dengar sendiri. Dia kata, Sayyidina Umar ni zaman sebelum masuk Islam minum arak lah korok orang. Ini cerita ni mari mana tu? Cerita ni minum arak tu dalam korok orang. Lagu mana minum wallahu alam, tapi nak royak dia nak gambarkan Sayyidina Umar tu backing ataupun orang yang ditakuti, tapi dalam masa yang sama dia telah menceritakan keburukan sahabat sebenarnya. Yang mana benda tu dilarang oleh ulama-ulama akidah, benda tu dilarang. Tak payah cerita. Apatah lagi kalau cerita palsu, memang cerita tu palsu lah. Tak ada pun dalam sirah sebut Sayyidina Umar ni minum arak lah korok, ataupun cerita yang dia buat Tuhan daripada tepung tu. Saya rasa cerita ni famous dulu. Dia kata sebelum Sayyidina Umar ni masuk Islam, Sayyidina Umar ni sembah berhala. Antara berhala yang dia buat daripada tepung gandum. Betuk, dia buat betuk macam orang, akhirnya dia lapar perut, dia ambil telinga kawan tu bubuh laku wali, goreng makan. Ambil kepala bola kuali, goreng makan. Cerita tu tak cerdik dah. Cerita tu macam dia reka belang-belang buat jeput je kot. Maknanya tak cerdik cerita tu. Cerita yang agak tidak cerdik. Cerita yang dalam satu masa yang sama menjatuhkan kewibawaan sahabat Nabi sebenarnya. Tak perlu cerita. Cuma kita tahu dia orang yang disegani zaman jahiliyah dan juga disegani zaman Islam. Cukuplah cerita-cerita kehebatan ni kita cerita. Tak payah. Sebab kita takut kita mencerita sesuatu yang tak sepatutnya kita cerita. Okey. Kita tidak menyebut perihal agama, perihal mereka melakukan kebaikan. Kecintaan terhadap mereka adalah agama, iman dan ihsan. Sedangkan kebencian ke atas mereka adalah kekufuran, kemunafikan dan kezaliman. Nota kaki yang ke-76, kaedah ahli sunnah dalam berhadapan perselisihan dan kesalahan di antara para sahabat. Ahli sunnah berlepas diri daripada jalan yang ditempuh oleh kelompok Rafidah yang membenci para sahabat dan mencela mereka, dan berlepas diri daripada jalan An-Nawasib yang menyakiti ahli bait Nabi SAW, sama ada dengan perkataan atau perbuatan. Ahli sunnah menahan lidah daripada berbicara tentang perselisihan yang berlaku di antara para sahabat. Mereka meyakini apa-apa kisah atau riwayat yang datang menceritakan tentang perselisihan antara para sahabat tidak terlepas daripada perkara-perkara berikut di bawah. Athar atau riwayat yang menceritakan kesalahan atau keburukan mereka ada yang dusta dan ada yang ditokok tambah dan ada juga yang dikurangi, diubah dari wajah asal. Dalam permasalahan dan perselisihan yang berlaku di kalangan para sahabat mereka diberi keuzuran dalam kesalahan mereka, sama ada mereka berijtihad dan benar dalam ijtihad mereka ataupun mereka berijtihad dan tersalah dalam ijtihad mereka. Ditulis jihad itu, ijtihad mereka. Okay. Secara umumnya para sahabat ni orang kata apa? Manusia biasa. Cuma dia lebih sebab dia dekat dengan Nabi. Cuma dia tidak menyebabkan sahabat ni jadi suci ataupun maksum sehingga dia tak buat kesalahan langsung. Kita kena terima sahabat ada buat kesalahan dan kesilapan. Cuma cukup sekadar kita tahu dia buat kesilapan, cukup. Kita tak cakap lebih daripada itu. Ahli sunnah tidak beriktikad bahawa setiap orang daripada para sahabat adalah maksum, terpelihara daripada melakukan dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Bahkan secara umumnya mereka boleh sahaja terlibat dengan dosa. Para sahabat mempunyai kelebihan-kelebihan yang membolehkan mereka mendapat keampunan daripada Allah. Jika mereka memang terlibat dengan sesuatu dosa, maka ahli sunnah bersangka baik dengan mereka disebabkan kedudukan dan kelebihan mereka yang disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka boleh jadi mereka yang pertama telah bertaubat daripada dosa tersebut. Mereka telah melakukan kebaikan yang menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan mereka. Mereka adalah kaum yang paling layak mendapat keampunan disebabkan kebenaran tauhid dan kelebihan mereka. Seterusnya dia ada lagi sambungan bawah tu, muka surat 74 tu, mereka ialah golongan yang paling layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding golongan yang datang selepas mereka. Kesalahan atau dosa-dosa mereka menjadi kafarah yang menghapuskan kesalahan atau dosa-dosa mereka menjadi kafarah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Saya rasa silap tu, kesalahan, kebaikan dan dosa-dosa, kebaikan dan perkara-perkara baik menjadi kafarah menghapuskan kesalahan mereka. Kesilapan tu mungkin ditulis kesalahan atau dosa, nampak lebih kurang lah. Kesalahan atau dosa-dosa mereka menjadi kafarah yang menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka. Maknanya kebaikan yang dia buat boleh jadi kafarah pada dosa yang dia lepas, yang mungkin kesilapan ijtihad yang dia buat sebelum pada itu lah. Okay. Jadi alhamdulillah kita habis 3 bab ni. Kita ada 3 bab saja lagi, iaitu bab 17, 18, 19 dan yang ke-20. Yang mana kalau kita tengok bab-bab yang terakhir ni, bab yang lebih kepada bab-bab fiqh, iaitu solat di belakang imam dan berjihad bersama mereka. Solat di belakang imam yang zalim, iaitu orang kata apa,
penguasa yang zalim. Apa-apa semua ni kita akan bahas dalam bab 17. Lepas ada tu bab qasar salat. Yang ke-19 ialah ijma' imam-imam, petunjuk di atas akidah ini. Okey. Seterusnya bab yang ke-20 tu kewajipan menjaga amal fardu, yang insya-Allah kita akan habiskan pada sekali lagi kelas kot. Insya-Allah kita akan dapat habiskan kitab ni dan kita boleh buka seterusnya kitab apa benda tu? Kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh As-Sabuni tu, yang dah semuanya dah ada tu. Setakat tu saja untuk malam ni. Mungkin ada beberapa soalan dulu kita buka. Nah. Perlu menyambut dia. Tak, tidak perlu sambut. Cukup dia kelebihan tu hanya pada Rasulullah sahaja. Kelebihan tu hanya pada Rasulullah. Lafaz at-taradi sekiranya disebut, maka tidak perlu kita sambut. Cuma ada sebahagian ulama yang kata ada kebaikan bagi orang yang sambut dalam khutbah Jumaat sahaja. Okey. Kalau macam kuliah dalam khutbah Jumaat, akhirnya imam tu sebut Abu Bakar apa semua, kita pun sebut bawah radhiyallahu anhu. Ada yang menyebutkan ada kelebihan kita sambut lafaz taradi situ. At-taradi dia panggil lafaz tafdil pada sahabat ni, lafaz at-taradi radhiyallahu anhu, mendoakan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang sabitnya tidak ada pernah Nabi sebut. Bila sebut nama sahabat-sahabat yang rapat ni kena sebut lafaz at-taradi tu. Tak perlu sebut. Okey. Cuma bila kita baca, sama ada kita baca seorang apa semua, kita boleh sebut lah. Walaupun tak ada tulis dalam buku tu, kita kena sebut. Okay. Kita kena sebut. Bahkan kalau kita tengok benda ni diajarkan oleh orang zaman saya belajar dulu, pensyarah-pensyarah ni, dia tak beri markah kalau kita tulis nama sahabat ni, tak bubuh lafaz at-taradi. Dan juga lafaz sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah kena potong markah kosong. Jawapan betul. Cuma kita tulis Muhammad saja, tak tulis sallallahu alaihi wasallam. Kosong markah itu, habis 5 markah situ. Okey, mana kata? Sebab dia nak ajar adab pada kita. Adab pada kita, okey. Wallahu a'lam. Kalau tak ada soalan, kita tutup situ saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.